أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ismi Tengku Hafiz Putra bin Tengku Ahmad Hanafiah Roka Mutulab 061181 dari Ijazah Sarjana Muda Usuluddin dengan kaunseling dengan kepujian. Di sini saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang Tarikat Naqsyabandiyah dari subjek Kajian Ilmu Tarikat USI 42202 untuk Ustaz Muhammad Saiful Bahri bin Abdullah. Okey, pengenalan tarikat secara umum. Ilmu tarikat adalah suatu pengajian atau kaedah untuk mengenal Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Okey, ia membicarakan hal ehwal pendisiplinan diri dan menjauhi perkara-perkara yang melalaikan dan mempertalikan kita kepada hal-hal duniawi. Okey, dalam slide-slide seterusnya saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang sejarah, amalan dan tokoh tarikat Naqsyabandi. Okey. Seperti mana semua tarikat berbalik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq mendapat mempelajari tarikat ini dari Rasulullah, kemudian turun-turun pula kepada Salman Al-Farisi, kemudian turun lagi kepada Jafar As-Sadiq, kemudian ke Bayazid Taifur Al-Bistami, kemudian turun-turun pula lagi kepada Abdul Khalid bin Wajdawani, kemudian turun-turun lagi kepada Muhammad Bahauddin atau Shah Naqsyabandi. Okey. Sejarah pengasas tarikat ini. Beliau dinamakan dengan Naqsyabandiyah kerana dinisbahkan kepada Syekh Bahauddin. Itu gambar beliau. Syekh Bahauddin Shah Naqsyabandiyah ialah seorang pemuka tasawuf yang terkenal. Beliau dilahirkan pada tahun 717 Hijrah di Qasrul Arifan. Beliau berguru dengan ramai-ramai guru termasuk Said Amir Kulal. Kemudian beliau menjadi ketua tarikat ini yang ke-16. Tarikatnya tersebar luas ke seluruh dunia termasuklah ke Malaysia. Dari Malaysia turunlah ke Tok Kupaloh. Nama Tok Kupaloh adalah Syed Abdul Rahman bin Syed Muhammad Al-Idrus. Beliau merupakan seorang agamawan yang disanjungi di negeri Terengganu ini. Beliau menjadi tokoh tarikat Naqsyabandiyah. Beliau lahir pada tahun 1233 Hijrah bersamaan dengan 1817 dan meninggal dunia pada bulan September 1917. Beliau dikurniakan umur yang sangat panjang. Tok Kupaloh mendapat pendidikan awal daripada ayahnya sendiri dan ulama-ulama tempatan. Beliau mendalami ilmu dan meluaskan pengalaman di Mekah Al-Mukarramah selama 10 tahun. Di sana, beliau belajar dengan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan khatam banyak kitab muktabar dalam berbagai-bagai bidang seperti ilmu tauhid, fiqh, tasawuf, tafsir, nahwu, saraf, dan lain-lain. Di antara anak murid Tok Kupaloh yang terkenal ialah Sultan Zainal Abidin yang ketiga sendiri. Okey. Berpindah kepada amalan tarikat Naqsyabandiyah ini, lafaz atau kalimah yang digunakan dalam zikir adalah berbeza-beza. Dalam tarikat Naqsyabandiyah, lafaz la ilaha illallah yang digunakan setiap tarikat juga ada kalanya berbeza secara mendalam kalimat atau lafaz yang digunakan untuk berzikir yang kesemuanya berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Pertama sekali, zikir khatam. Sebelum melakukan zikir khatam ini ada syarat-syaratnya seperti bersih dari hadas dan najis, tempat yang tenang, kemudian khusyuk menghadirkan hati untuk beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat dia. Walau bagaimanapun, jika anda tidak boleh melihat Allah SWT, ketahuilah Allah melihat kamu. Okay. Kemudian memejamkan kedua belah mata dari awal hingga akhir zikir dan bersungguh-sungguh untuk menolak semua yang boleh memalingkan hati untuk sujud kepada Allah SWT. Okey. Zikir khatam. Khatam merupakan salah satu rukun utama selepas zikir Ismuzat dan zikir Nafi Isbat. Zikir ini ialah zikir agung khusus pada tarikat Naqsyabandiyah. Baca istighfar 25 kali atau 15 kali.
Dan dianjurkan sebelum baca istighfar, salib berdoa dengan doa ini. Allahumma ya mufatihal abwabi wa ya musabbibal usbabi wa ya muqallibal qulubi wal absari wa ya dalilal mutahabbirina wa ya ghiyathal mustaghithina aghithni. Tawakkaltu alaika ya Rabbi wa fawwadtu amri ilaika ya Fattahu ya Wahhabu ya Basitu wa sallallahu ala khairi khalqihi Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dan lain-lain. Okay. Kemudian tawajuh. Permulaan tawajuhan diadakan 3 kali sehari semalam kerana melihat tawajuhan yang dilakukan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. 3 kali dengan tujuan untuk menghilangkan sifat-sifat mazmumah yang ada di dalam diri. Yang pertama, membaca ayat-ayat Al-Quran mengikut keperluan sama ada oleh imam sendiri atau salah seorang yang mengambil bahagian dalam tawajuhan ini. Yang kedua, membaca 5 atau 15 atau 25 kali istighfar. Kemudian membaca surah Al-Fatihah sekali, surah Al-Ikhlas 3 kali dan pahala diberikan kepada guru-guru tarikat yang sedia ada dalam silsilah dan lain-lain. Semua ini adalah ringkasan saja. Okay, kemudian berpindah kepada suluk. Rukun suluk, tinggalkan perkataan-perkataan yang tidak berfaedah. Yakni kurangkan bercakap, berkata baik atau diam. Yang kedua, tidak makan banyak yang menyebabkan ketidakupayaan untuk zikir atau ibadah lain. Dan kemudian kurangkan tidur. Okey, antara pengamal tarikat ini adalah Sultan Zainal Abidin seperti mana yang diberitahu tadi. Kaitan Sultan Zainal Abidin dengan saya, insan yang lemah ini. Okay. Sultan Zainal Abidin ketiga turut mengamalkan tarikat ini yang diambil sanadnya dari Tok Kupaloh. Okay. Dari atas sekali kita ada Sultan Zainal Abidin kedua, turun kepada anak ke-10-nya Tengku Ismail Majid. Kemudian anak kelimanya Tengku Muda Deris, Tengku Besar Panglima Terengganu. Kemudian Tengku Mustafa, Tengku Seri Nara Wangsa Raja. Kemudian anak beliau Tengku Ali, Tengku Seri Nara Wangsa Raja. Kemudian anak ke-10-nya Tengku Dayang. Kemudian Tengku Hasmah. Kemudian Tengku Ahmad Hanafiah, ayah saya. Kemudian turunlah kepada saya, Tengku Hafiz Putera. Okey. Akhir sekali kesimpulan. Secara kesimpulannya, amalan-amalan bertarikat ini merupakan amalan dalam usaha untuk membersihkan hati dan diri manusia serta mencapai makrifah melalui jalan kerohanian. Amalan ini juga diakui oleh Al-Quran dan Sunnah tanpa ada percanggahan, yakni tidak sesatlah. Kemudian dengan syariat kerana metod yang utama sebelum menjalani tarikat adalah dengan memantapkan ilmu dari sudut akidah supaya tidak terpesong. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.